Terima kasih Tan Sri Yang di-Ketua. Saya ingin memulakan ucapan saya dengan membawa ke dalam Dewan satu ucapan yang diberikan oleh Menteri Kewangan yang kedua, yang diberikan di luar Parlimen dalam satu conference, National Economic Outlook Conference, yang kita harap sepatutnya Menteri akan bawa ke dalam Parlimen sendiri. Tapi tidak pernah kita dengar seseorang Menteri membawa satu ucapan seperti ini. Saya nak bacakan beberapa perangan yang telah pun dilaporkan dalam AFP mengenai ucapan tersebut. Malaysia is trapped in a low value added, low wage and low productivity structure. Second Finance Minister Ahmad Husni Nasrallah told an Economic Outlook Conference. Among its peers, China, India, Vietnam, Indonesia, Philippines and Thailand, Malaysia's economic growth over the past 3 years was second lowest, he said. Our economy has been stagnating in the last decade. We have lost our competitive edge to remain as the leader of the pack in many sectors of the economy. Our private investment has been steadily in decline, while Singapore and Korea's nominal per capita GDP grew within the last 3 decades by 9 and 12 times respectively. Ours grew by only a factor of 4. In a withering assessment, Ahmad Husni said the services sector is underdeveloped, private investment is half the levels before the 1997-98 Asian crisis, and the manufacturing sector suffering from lack of investment. He called for sweeping measures, including an emphasis on meritocracy and ensuring all Malaysians are given equal opportunity to participate in the economy. Ini merupakan satu ucapan yang saya rasa macam dipetik daripada ahli-ahli parlimen, daripada pihak Pakatan Rakyat. Kita telah kata barang-barang ni, perkara-perkara ini secara lama, tapi enggan diterima oleh rakan-rakan kita di sebelah sana. Dan kita harap Menteri boleh datang dan menjawab soalan-soalan yang kita nak timbulkan mengenai apa yang telah pun dikatakan oleh Menteri di luar Parlimen kepada orang ramai, kepada orang umum. Beliau kata kita memerlukan satu new economic model. New economic model. Tapi daripada bajet yang telah pun dibentangkan dan perkara-perkara yang akan diluluskan dalam finance bill ni, okay, saya rasa kita tidak ada satu new economic model. Apa yang kita ada hanya satu penerusan old economic model. Apa tu old economic model? Old economic model tu kita mengambil wang berlebihan daripada Petronas dan lepas tu diperuntukkan kepada projek-projek kepada rakan-rakan kerajaan dan Barisan Nasional. Apa akan terjadi sekarang for the new economic model boleh jadi daripada perkara yang terbangkit dalam finance bill ni adalah sekarang wang dari Petronas telah habis. Kita nampak keuntungan daripada Petronas pada peringkat setengah tahun sehingga September 09 terjunam 50.7%. Kerajaan tidak mempunyai sumber wang daripada pihak Petronas lagi. Sekarang apa terjadi? Tak cukup wang, apa kena buat? Kita ambil wang daripada rakyat. Tak cukup wang, tak apa. Kita boleh ambil wang daripada rakyat. Apa yang diberitahu oleh Menteri-Menteri Kewangan, termasuklah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, adalah ini adalah strategi untuk memeluasakan spread the tax load to a broader base, widen the broader tax base. Okay. Sebenarnya apa yang terjadi adalah kita meluaskan beban cukai kepada orang ramai. Kita nampak dalam bil ni banyak cukai-cukai yang baru. Yang sebelum ni tidak ada. Kita nampak cukai kredit kad. Setiap orang satu kredit kad RM50. Helanya, the excuse, alasannya adalah untuk mengurangkan beban hutang orang ramai. Tapi yang berhutang tambah RM50 lagi masih akan berhutang. Yang akan potong kredit kad adalah those yang tidak ada hutang. Saya ada 12 kredit kad, saya akan potong sebab saya tak ada hutang. Yang ada hutang tak akan potong. So RM50 kena tambah RM25 kepada supplementary card.
Kita nampak teks RPGT, keuntungan hartanah, cukai keuntungan hartanah, 5%. Satu lagi teks yang baru. Malaysia telah terkenal di kalangan property investors, pelabur hartanah antarabangsa sebagai satu negara di mana dasar-dasar mereka tidak boleh dipercayai. Setiap 2-3 tahun akan bertukar. Bila kita ada wang, kita kata bebaskan cukai untuk menarik pelabur-pelabur antarabangsa. Selepas kita habis wang, tak cukup wang, sekarang kita nak 5% kena cukai. Satu hari nanti kita akan tukar lagi, kata hanya tahun pertama, tahun dua, tahun ketiga kita akan cukai. Selepas tu tak ada cukai. This is flip-flop policy. Ini menjadi trademark finance ministry negara kita. Yang ketiga, masa peringkat dasar, peringkat committee stage perbahasan bajet, saya pun telah bangkitkan. GST akan dikenalkan. Saya tanya sama pada masa itu timbalan Menteri Kewangan yang kedua, yang satu lagi. Beliau berkata, ini hanya dipertimbangkan, belum lagi nak laksanakan. Kita belum lagi sedia untuk melaksanakan GST, oleh sebab tu perbahasan ini boleh postpone kepada masa yang lain. Tapi selepas 2 hari saja beliau berkata begitu, Menteri Kewangan kita terus berkata, undang-undang GST akan dibentangkan pada sesi parlimen kali ini. Sudah siap undang-undang nak bentang. Tapi timbalan Menteri Kewangan masih kata, tengah dibicara, belum lagi sedia untuk dibentangkan. Okay. GST merupakan satu cukai yang membebankan semua rakyat. Hanya 15% daripada pekerja-pekerja di Malaysia membayar cukai pada masa ini. 85% daripada pekerja-pekerja, 12 juta di Malaysia, tidak membayar cukai. Sekarang semua kena bayar cukai. Kerajaan ada kata kita akan mengecualikan pihak-pihak yang miskin. Baik, berapa peratus boleh kecualikan? 5% daripada rakyat? 10% daripada rakyat? Yang balance? Yang 75%, 80% daripada pekerja-pekerja orang ramai? Tak dapat dibantu. Akan dibebankan dengan 5% tax. Okay? Bukan saja sekarang kita kena bayar tol. Setiap kali kita menggunakan jalan raya, atas tol kita kena bayar tax lagi. Bayar RM1 tol kena bayar 105. Sebab rounding up, 104, 105 kena bayar. So GST semua ni merupakan satu, pada pendapat saya macam kerajaan sudah terancam. Sudah terancam mengenai keadaan kewangan dalam kerajaan. So saya minta juga daripada Menteri Kewangan untuk memberikan maklumat apakah kedudukan kewangan negara kita bukan saja pada tahun 2010, tapi anggaran juga pada tahun 2011, 12, 5 tahun, 8 tahun. Berikan apakah jumlah yang kita kena bayar kepada peminjam-peminjam kepada kita. Apakah setiap tahun? Sekarang kita kena bayar 16 bilion setiap tahun. Apakah yang kita kena bayar pada tahun-tahun yang akan datang? Dan kita pun tanya juga, sekarang kita dapat bukan saja kerajaan membentangkan cukai-cukai yang baru, kerajaan juga mengarahkan supaya khazanah menjual saham-saham mereka dalam syarikat kerajaan, GLCs. Okay, baru saja khazanah menjual lebih kurang 86 juta, 87 juta saham Tenaga Nasional dan mendapat pulangan 703 juta ringgit.